Bersua kembali seperti yang dijanjikan istimewanya koresponden bernama Edisi Perlis, kita berpeluang menyaksikan beberapa lagi lokasi tarikan pelancongan yang menjadi ikon di negeri Singa Utara itu. Dan pada episod kali ini, koresponden membawakan penonton mengenali dengan lebih dekat lagi spesies haiwan beruk kentoi yang mempunyai keunikan tersendiri dan hanya terdapat di negeri Perlis. Dan saya pun sebenarnya kali pertama mendengar spesies ini. Nak tahu lebih lanjut, kita ikuti kupasannya bersama dengan wartawan Biro bernama Perlis, Nur Syuhada Yusof. Assalamualaikum, terima kasih kerana sudi lagi bersama rancangan koresponden bernama bagi episod keempat kali ini ya. Dan hari ini saya masih lagi bersama Exco Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian Warisan Negeri YB Asmaiza Ahmad. Dan kini kami berada di puncak Wang Kelian Viewpoint ya, pada aras ketinggian 304 meter paras laut ya. Dan di sini menjadi tempat tarikan pelancongan utama negeri. Dan YB, hari ini kita pilih 4 lagi ikon pelancongan negeri Perlis yang kaya dengan sumber semula jadi. Pasti akan menawarkan pengalaman unik bagi pelancong luar ke negeri ini. Mungkin boleh YB ceritakan tentang keunikan tempat ini sendiri. Terima kasih Syuhada. Alhamdulillah hari ini kita berada di salah satu tempat yang memang cukup menarik pemandangannya. Dan untuk makluman semua, Perlis, negeri Perlis terletak di utara semenanjung Malaysia dan berkeluasan 819 km persegi. Perlis ni memang cukup strategik sebab dia bersepadan dengan Thailand dan juga Langkawi, Kedah. Jadi kita sebagai negeri yang berada di antara tengah-tengah ni memang cukup mempunyai satu tarikan yang luar biasa sebab orang akan datang ke Thailand, dia akan singgah di Perlis. Jadi inilah kita nak menjual produk kita yang mana Perlis mempunyai pelbagai keunikannya, termasuk kita ada Banjaran Nangkawan. Hari ini kita berada di atasnya dan Banjaran Nangkawan ni adalah yang tertua di Malaysia. Merupakan banjaran yang mempunyai formasi stul yang berusia 500 juta tahun ya. Jadi kita ada kelebihan yang itu. Dan hari ini juga tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat sendiri pemandangan yang cukup luar biasa. Kita berada di atas viewpoint, yang mana viewpoint ni kalau kita datang awal, dia akan nampak awan kapek yang kita di mana di Betong, Pahang, dan inilah keadaan yang semula jadi yang cukup luar biasa. Dan satu lagi di Perlis ni kita tak menghadapi keadaan seperti negeri-negeri lain yang begitu sibuk dengan lalu lintasnya dan sebagainya. Jadi kita di sini aman. Jadi saya harap suasana yang ada di Perlis ni yang lebih kepada nature ni, kita dapat mengambil orang ramai datang ke negeri Perlis untuk menikmati keindahan alam semula jadinya. Baiklah YB, kalau kita tengok nanti apabila sektor pelancongan beroperasi semula, Perlis sudah pasti tidak ingin ketinggalan menarik limpahan pelancong ke negeri ini. Yang dahaga percutian dalam negeri lah. Mungkin boleh YB kongsi dengan penonton apa pakej pelancongan yang bakal ditawarkan oleh kerajaan negeri Perlis ini bagi menarik minat orang ramai menikmati keindahan di sini. Okay, kita mengharapkan pemain-pemain industri supaya turut terlibat dalam memeriahkan sektor pelancongan di negeri Perlis. Jadi kita harap pemain-pemain industri yang berada di negeri Perlis ataupun di luar negeri Perlis perlu mengambil peluang ini untuk mengadakan pakej-pakej tertentu untuk menarik minat orang datang ke Perlis. Dan kita di Perlis pun kita ada produk pelancongan yang ada 5 kategori, iaitu pelancongan eko, pelancongan membeli belah dan makanan. Kita memang cukup terkenal dengan pelbagai makanan. Lepas tu pelancongan agro, pelancongan sejarah warisan dan seni dan budaya, dan akhirnya pelancongan sukan dan rekreasi. Jadi kita ada 5 kategori ni yang kita harap sangat pemain-pemain industri
seperti travel agency dan sebagainya, sebab kita tak boleh kerajaan negeri tak boleh berdiri dengan sendiri tanpa kita mengharapkan pemain-pemain industri ataupun orang perseorangan ataupun masyarakat setempat untuk bersama memberi ruang kepada orang ramai datang ke negeri Perlis. Jadi saya harap 5 kategori ini dapat dimainkan peranan bersama oleh pemain-pemain industri, masyarakat setempat dan semua rakyat negeri Perlis. Ya. Baiklah, Eko Pelancongan adalah tulang belakang bagi industri pelancongan di Perlis ya. Jadi di Perlis sendiri YB, apakah persediaan yang dilakukan kerajaan negeri Perlis bagi menerima pelancong ke negeri ini? Okey, Eko Pelancongan memberi fokus kepada pelancongan produk-produk ekologi. Jadi kita amat mengharapkan, sebab kita lebih terkenal kepada nature ini, sebab bila kita sebut ekotourism ni, Perlis memang banyak tempat yang kita boleh buat aktiviti ekotourism ni, yang mana pada hari ini kita ada wang gunung Perlis, kita ada rock climbing, kita ada jungle trekking, dan banyak kita boleh eksplorasi gua Kelam 1, Gua Kelam 2. Jadi itulah yang salah satu nikmat yang kita boleh menghidup udara segar di negeri Perlis dengan keadaan semula jadi yang kita ada. Jadi ekotourism ni lebih kepada adalah satu perkara yang cukup penting di negeri Perlis, selain daripada kita agrotourism yang saya sebut tadi, dan juga makanan. Pelbagai makanan yang kita boleh dapati di negeri Perlis, dan salah satunya tempat-tempat yang menarik untuk kita ambil gambar, selfie, selfie dan sebagainya. Itu adalah salah satu daya tarikan untuk datang ke negeri Perlis. Tapi yang pastinya pengalaman dalam pelancongan eko ni luar biasa. Jadi saya harap sangatlah pengunjung yang ada di luar sana dapat untuk merehatkan minda, untuk melapangkan keadaan yang sesak di kota, bolehlah datang ke negeri Perlis dan menghayati suasana semula jadi yang ada di negeri Perlis dengan pelbagai produk-produk yang ada. Boleh melayari kami website exploreperlis.gov.my untuk melihat sendiri apa yang offer yang di-offer oleh kerajaan negeri Perlis kepada sektor pelancongan ini. Baik YB, Perlis sendiri antara negeri yang menerima sijil pematuhan yang dikeluarkan oleh MPC ya. Jadi ini mungkin akan memberi limpahan kepada pengunjung ke Perlis sendiri. Jadi mungkin YB boleh ulas sedikit. Okey, memang sebenarnya kita ada libat urus dengan MPC, yang mana libat urus ini melibatkan pemain-pemain industri ataupun agensi atau jabatan yang mengendalikan produk-produk pelancongan di negeri Perlis. Jadi memang kita tengah membangunkan satu e-directory pelancongan Perlis yang akan melibatkan semua pemain-pemain industri dan juga produk-produk pelancongan yang diselia oleh jabatan dan agensi. Jadi dengan adanya e-directory ini, ianya golongan-golongan ini akan mendapat CJ pematuhan yang dikeluarkan oleh MPC ini, yang antara salah satunya akan mengiktirafkan mereka daripada sudut pelancongan ini, dan apabila mereka ada CJ ini, ianya akan lebih untuk meyakinkan para pelancong untuk datang ke negeri Perlis. Itulah yang antara objektifnya kita dapat CJ pengiktirafan ini, untuk kita meyakinkan terutama sekali pelancong yang akan datang ke negeri Perlis yang mana di mana dilangkaui di tempat-tempat lain. Jadi kita harap pemain-pemain nasional ini dapat bersama dengan kerajaan negeri untuk kita melihat ataupun untuk kita memantapkan lagi sektor pelancongan ini dengan adanya CJ pematuhan ini. Baik, turut bersama saya hari ini Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Perlis, Encik Awang Syafiee Ahmad ni ya. Tuan, koresponden difahamkan di Perlis penemuan satu spesies unik beruk kentoi yang dipercayai ditemui di negeri ini sahaja. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan apa usaha Jabatan Perhutanan sendiri untuk memastikan habitat spesies beruk kentoi ini tidak terancam.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi lah. Jadi alhamdulillah keunikan Wang Kelian ni kita dapat lihat melalui 7 knot lah yang telah dikenal pasti oleh Kerajaan Negeri Perlis, bermula daripada viewpoint, komuniti Bruk Kentoy, Kampung Wang Kelian, Ladang Nanas, MD2, Taman Negeri Perlis, Kompleks Akid Niaga dan juga sepadan di Wang Kelian. Jadi Bruk Kentoy itu sebenarnya keunikannya dia berada di dalam hutan sipan, dalam kawasan hutan sipan kekal yang berada di bahagian utara, iaitu hutan sipan mata air dan hutan sipan Wang Mo. Jadi keliaran Bruk Kentoy ini berada di kawasan sekitar bahagian utara Perlis lah, khususnya di Wang Kelian. Jadi usaha yang dimainkan oleh kerajaan adalah mewartakan kawasan ini yang merupakan habitat semula jadilah kepada haiwan ataupun primat tersebut. Jadi di bawah Akta Perhutanan, kedua-dua kawasan ini telah diwarta sebagai hutan sipan kekal dan juga diwarta sebagai hutan hidupan liar. Hutan bagi tujuan hidupan liar lah. Jadi di bawah Seksyen 10.1 ada satu penjelasan di bawah Akta Perhutanan Negara, Enakmen Akta Perhutanan Negara 1987 untuk memelihara atau melindungi hidupan liar ni di bawah akta kita. Jadi ini merupakan usaha yang dimainkan oleh kerajaan untuk memastikan kelestarian ataupun habitat dia terus terpelihara. Jabatan dengan kerjasama agensi-agensi yang berkaitan dan juga NGO telah memainkan banyak peranan lah. Antaranya adalah menambah keluasan taman negeri dan juga hutan bagi maksud hidupan liar kepada 2 lagi hutan simpan, iaitu hutan simpan Bukit Bintang dan hutan simpan Kurong Batang. Jadi menjadikan kawasan taman negeri ataupun hidupan liar ni daripada 3,000 daripada 4,000 hektar kepada 7,337 hektar, yang menjadikan keseluruhan Banjarnekawan itu sebagai taman negeri dan juga perlindungan hidupan liar. Jadi ini merupakan peranan agensi dalam memastikan usaha-usaha ini dapat dipelihara. Selain daripada itu, bila kita sebut sebagai knot, antara knot yang akan dibangunkan di bawah kerajaan negeri, ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam spell out atau menyebut benda ini dalam pembangunan RKK Wang Kelian. Jadi apabila dibangunkan RKK Wang Kelian atau dokumen pembangunan rancangan kecil untuk Wang Kelian ni, akan memastikan produk ataupun hidupan liar ini dipelihara selain daripada pemeliharaan penjagaan kawasan hutan simpan itu sendirilah. Baik, sekarang saya berada di hutan simpan Bukit Mata Air dalam eksplorasi bersama Perlis Nature and Wild untuk mencari, menjejaki habitat Beruk Kentoy, spesies unik yang ditemui di Perlis ni. Dan bersama saya ketika ini pengasas PNW Encik Syamil Abdul Rahman yang akan bercerita lanjutlah tentang Beruk Kentoy ini. Terima kasih Syu. Bruk Kentoy di Perlis ni sememangnya unik dan menjadi bualan kerana di Malaysia Bruk Kentoy ni hanya boleh ditemui di sini, dan di Asia Tenggara ni dia wujud di Thailand, Myanmar, Vietnam, dan paling dekat dengan kita pun di Perlis ni pun 80 km daripada pintu sepadan. Jadi kita anggap Bruk Kentoy ni adalah spesies yang unik dan perlu dipelihara. Dengan kajian dan penyelidikan yang kita lakukan, kita berjaya membuat inventory dan populasi Bruk Kentoy di sini, di mana di samping kajian tersebut kita juga mengenal pasti ada 5 lokasi berbeza di sepanjang Banjarnekawan sejauh 36 km akan kewujudan Bruk Kentoy ini, dan paling banyak boleh ditemui di Wang Kelian. Untuk itu, terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton yang sudi bersama kami dalam pengembaraan di 2 tempat tarikan pelancongan menarik di Perlis pada episod kali ini. Kita bertemu lagi di episod akan datang dengan kupasan yang lebih menarik. Saya akhiri dengan pesanan kita jaga kita. Saya kembali ke studio.